welcome to my video. Sebelum ni Google dah tunjuk dekat kita gambar and video tentang Google Pixel 6 and 6 Pro yang dia akan launch semalam. So kali ni Google dah held the announcement and tunjukkan dekat kita all the features, all the goods pasal Google Pixel 6 and 6 Pro. Kali ni aku akan jelaskan dekat korang apa yang membuatkan aku excited dengan this new hardware and software dekat Google Pixel 6 Pro. Aku je ke yang rasa Google Pixel 6 and 6 Pro ni nampak macam Google Nexus 6P ataupun version of Huawei ataupun Huawei yang buat device tu yang masuk officially dekat Malaysia. That is the first official Google Nexus dekat Malaysia. Aku je ke? Sebab it looks kind of similar, cuma ada round the edges and besar. Tapi dekat sini kita nampak yang Google nak cari approach yang lain juga, nak nampak unik dekat tahun 2021 and ke atas. Alright, kita akan cakap dia punya apa yang membezakan Google Pixel 6 and 6 Pro dulu. Kalau korang perasan, dia punya color is a bit different sebab Google Pixel 6 ataupun yang biasa ni warna dia akan lagi matte. Dekat bahagian tepi ni dia actually sama macam Google Pixel yang sebelum-sebelum ni ataupun Google Pixel 4, 4SL, dia lembut ataupun boleh kata matte finish. Dekat Google Pixel 6 Pro pula dia dah pakai premium material, contohnya macam stainless steel. So dia akan nampak lagi berkilat daripada telefon lain ataupun tak nampak macam mainan sangat ataupun candy bar. So dekat Pixel 6 Pro akan rasa macam iPhone je punya version sebab iPhone pun pakai stainless steel juga untuk dia punya premium iPhone. Alright, sekarang mungkin korang dah tertanya-tanya dah setup untuk kamera belakang Google Pixel 6 and 6 Pro tu. Sebab massive gila kan. Dalam panjang, lepas tu tebal pula tu. Dia punya bonjol kamera kan. Google panggil ni sebagai camera bar. So dia a bit tinggi and nak nampak and dengar benda tu macam sedap sikit, dia panggil sebagai camera bar. So in a naked eye mungkin korang kata dia ada 4 camera setup dekat dua-dua phone, betul tak? Actually dia ada 3 and dia ada 2 kamera. So dekat Pixel 6 dia pakai 50 megapixel and dia juga pakai ultra wide 12 megapixel. So dia ada main sensor 50 megapixel and dia punya kamera ultra wide 12 megapixel. Untuk Pixel 6 Pro pula dia actually pakai 3 setup kamera. Satu sama juga main kamera dia 50 megapixel and then dia ada telephoto yang boleh zoom sampai 4 kali, that is 48 megapixel. And then dia punya ultra wide sama macam Google Pixel 12 megapixel ultra wide. Dekat sini dia ada function dia yang tertentu untuk bolehkan a few features yang aku akan beritahu nanti. Alright, benda yang orang paling nanti-nantikan bila cakap pasal Google phones ataupun Google Pixel phones is dia punya camera quality. Dekat sini Google announce a few things yang korang mungkin suka and mungkin tak berapa nak guna sangat. Contohnya yang pertama adalah Magic Eraser. Dekat sini Google kata Google Pixel 6 and 6 Pro tu akan bolehkan kamera korang tu erase a few things yang korang tak nak. Tapi benda ni bukanlah berlaku masa korang tengah tangkap gambar, tapi lepas tangkap gambar ataupun aku boleh kata post processing punya method. So dekat sini Google boleh hilangkan apa-apa benda dekat belakang korang yang mengganggu korang punya mata tu, dia boleh cuba hilangkan. Dan cara Google tunjuk benda ni like seamlessly perfect gila. Ingat tak yang aku cakap setup dekat Google Pixel 6 and 6 Pro kali ni akan bagi pengaruh dekat dia punya software ataupun function. Okay, dekat sini Google guna 2 kamera untuk pastikan korang punya gambar and image tu fokus ataupun tajam. Google panggil benda ni as face unblur so that dia boleh tangkap gambar at the same time, which is dia akan gunakan different shutter speed dekat each camera untuk pastikan korang punya muka tu fokus ataupun tak blur. So dekat sini dia actually boleh baiki gambar yang dah rosak tu ataupun blur tu untuk korang pakai nak tunjuk dekat orang ataupun simpan sebagai kenangan. So dekat sini program Face SSD akan kick in bila dia detect ada muka dekat dalam korang punya gambar ataupun korang cuba tangkap gambar sama ada budak ke dewasa ke. Tapi untuk macam haiwan, Google tak explain pula kalau ada kucing ke apa ke kan. Sebab kebanyakan yang bergerak tak berapa nak elok ni ataupun tak berapa nak orang kata control adalah kucing, anjing dan sebagainya. So dekat sini aku tak pasti lagi. So far apa yang Google tunjuk adalah muka sahaja dulu. Other than that, aku rasa korang dah tahu dah Google Pixel 6 kali ni dia pakai screen 6.4 inci. Tapi untuk version yang non-pro ataupun biasa adalah 90Hz sahaja, which means boleh kata okey lagi untuk guna ataupun flagship tahun 2021. Tak perlu pun kadang-kadang sampai 120Hz tu. And then kau boleh tengok dia dah pakai flat screen ataupun flat display dekat version non-pro. Untuk version Pro dia pakai 6.7 inci. Hampir besar tak silap aku ada yang komen kata dia rasa macam iPhone version Pro Max.
So dia memang besar, like literally besar, 6.7, and support 120Hz. Both of the screen still pakai punch hole display untuk tunjukkan dia punya kamera depan. Tapi untuk korang yang like tertanya-tanya, Google Pixel 6 and 6 Pro dah letak in-display fingerprint untuk unlock screen. So dekat sini dia tak pakai macam traditional macam Pixel 5 dekat belakang tu. Oh my god, tak tahu kenapa Google fikir benda tu. Kali ni dia dah fikir betul-betul elok-elok. Dia letak in-display fingerprint scanner. Tanya Google, tapi kenapa kau tak letak Face ID? Aku tak pasti kenapa Google still tak letak kata method ataupun algorithm untuk unlock. Yang aku suka juga kali ini, Google Pixel 6 and 6 Pro dah support 30 watt charging. So, sebelum ni dia dah limit sampai 18 watt. Apa yang dia bagi tu macam mungkin tak berapa nak okey sangat, just biasa-biasa je. But kali ni 30 watt. And then dia punya wireless charging dekat belakang, support fast charging juga. Yang tu is a really good news for us Pixel lover. Alright, Fazli, mana satu patut pilih? Sebab there's a new version kan, non-Pro and Pro version. This is the first nama Pro kalau korang nak tahu. Beza dia, dekat version Pro actually ada 5G millimeter wave. Dekat version biasa hanya support 5G biasa sahaja. And dekat US support yang non-Pro cuma dekat Verizon kalau tak silap aku. Yang tu memang khas untuk negara US sahaja. Malaysia memang tak dapat lah Google Pixel ni kan. Tu je lah aku boleh kata. So dia akan follow international. And then non-Pro juga dia tak support ultra wideband. Kalau korang kenal ultra wideband tu actually untuk korang cari ataupun pairkan dekat mana kawasan pergerakan ataupun kawasan berdekatan ni untuk detect mana-mana device. So untuk Pro version sahaja yang support features ataupun hardware ultra wideband tu. Not to mention juga dekat Pro version je yang dapat 12GB RAM. Yang non-Pro version still pakai 8GB RAM. Dekat sini apa tak bagi tahu specifically kenapa, tapi kita sendiri tahu apa kelebihan 12GB RAM and 8GB RAM. Untuk Pixel 4 ni, this is the first time mereka letak ataupun dia orang letak 12GB RAM. Sebelum ni gaming phone saja ataupun telefon lain, Samsung, Huawei, Xiaomi, sekarang ni dah ada dalam Pixel dah. Other than that, dia punya battery capacity dah naik dah 4600 mAh dekat non-Pro version. And then Pro version pula pakai 5000 mAh. Oh, that's a significant changes and upgrade kan daripada previously ataupun Google Pixel 4 XL yang true orang kata flagship nearest lah. Sebab Google kata this is the first true flagship diorang. So sebelum ni bukan flagship lah. So aku bayar mahal sebelum ni, kenapa Google? Alright, untuk korang yang stick sampai video sekarang ni, sekarang aku nak cakap pasal Google Tensor ataupun chip Tensor ataupun Google Silicon. This is the first Google letak dia punya processor custom dekat dalam dia punya phones. Sebelum ni dia still pakai Snapdragon. So dekat sini Google kata dia bukan untuk compete dengan the current chip manufacturer. Sebab dia buat processor kali ni adalah untuk bagi orang ikut ataupun bagi orang tiru apa yang dia cuba buat. Sebab kalau ikut kepala orang memang tak akan follow. So apa yang Google cuba buat dekat sini? Method yang pertama yang korang akan nampak ataupun korang boleh relate adalah masa first dulu Google announce Pixel Visual Core. Dekat situ Google dah sediakan chip untuk buat processing dekat dia punya telefon so that dia boleh perform lagi better untuk in terms of AI. So dekat sini Google nampak orang tak berapa nak guna that Pixel Visual Core. So dia akan cuba untuk buat integratekan that Pixel Visual Core dekat dalam Google Tensor so that dia boleh buat processing dengan lagi laju and orang boleh ambil sebagai contoh. Dan kata orang yang buat chip Google Silicon tu juga, ML code yang ada sekarang ni tak boleh nak run fast enough dekat the current manufacturer punya brand ataupun Snapdragon 888. So this is the fastest yang dia orang boleh buat, yang mana manufacturer lain tak boleh nak buat. How good dia punya Google Tensor ni berbanding dengan manufacturer yang lain. And dia juga kata sekarang ni benchmark dia tak fokuskan dekat AI ataupun ML. So sekarang ni kita tak tahu berapa bagus ML ataupun AI yang ada dekat Google Tensor sekarang ni. Yang mana Google kata lagi hebat daripada mana-mana processor, mana-mana orang kata chip yang ada dekat dalam smartphone sekarang. Antara benda yang orang tak suka pasal Google Pixel ataupun previous version of Google Pixel adalah dia punya video quality tak berapa nak cantik, tak berapa nak nice, tak berapa nak sharp, betul tak? So dekat sini Google kata disebabkan prosesor Tensor tu dia boleh buat 4K recording and satu frame tu boleh keep that 10 frame more. So dekat sini dia akan boleh analyse and cantikkan lagi tanpa ada rasa panas and issue langsung
dekat dia punya processor ataupun telefon. Yang mana sebelum ni akan panas gila-gila. Itu apa yang Google cuba explainkan dekat dalam dia punya interview hari tu. So aku nampak and aku kata it's really impressive. And not just that, Google sendiri claim kata video 4K HDR dia orang kali ni adalah signature kepada Google Pixel sendiri. So sekarang ni aku dah excited nak cuba dia punya 4K recording HDR 60fps. So korang boleh bayang tak? Dekat 4K 60fps tu, dekat one frame 60fps tu ada another 10fps yang Google akan edit untuk nampak nice, untuk nampak cantik and kesan semua scene. So dekat sini Google kata this is our signature video recording untuk Google Pixel. So this is what I'm excited nak test. Sebab untuk video, yes, aku sangat-sangat teruja. Alright, other than that, telefon ni actually price quite well. Tak silap aku, untuk Google Pixel 6 adalah $599 and untuk Pixel 6 Pro $899. Dia tak reach sampai $1,000. That's a good news untuk orang yang nak beli telefon Google Pixel. Alright, macam biasa guys, leave a like, subscribe. So keep smiling and I'll see you guys on my next video. Bye!